KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton-penonton di Malaysia. Hari ini anda bersama-sama dengan saya, Cikgu Muhammad Fairul bin Rashid daripada Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur, dan insya-Allah kita akan belajar tentang penulisan skrip. Subjek kita hari ini penulisan skrip, yang mana fokusnya adalah tentang menulis cerita dan fokus topik kecil ialah idea dan deria, tema, message dan isu. Jadi ini adalah topik yang akan kita kupas hari ini. Diharap semua bersedia untuk sama-sama belajar. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Wah, bukan main Cikgu hari ini. Saya ingat tadi saya dah hilang job saya dah. Berbakat sungguh Cikgu. Assalamualaikum semua. Hai. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Cikgu Muhammad Fairul. Seperti yang telah diperkenalkan tadi, Cikgu merupakan guru Ketua Bidang Seni Teater dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Bertemu lagi Cikgu ya hari ini. Saya sangat berbesar hati, hampir-hampir tak kenal lah Cikgu. Hari itu dah pakai kostum, bangsawan. Kita dah berlakon bangsawan kan. Hari ini kita macam akak-akak pejabat. Jadi kita nak buat apa sebenarnya ni Cikgu? Hari ini kita akan belajar tentang subjek penulisan skrip. Penulisan skrip. Fokus kita idea dan deria, tema, message dan isu. Okey, baiklah, sangat-sangat menarik. Jadi di sini semua penonton Teroka, Nisa ingatkan agar kekal menjaga SOP di mana saja anda berada, seperti memakai pelitup muka di tempat awam, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun, serta lazimkan penggunaan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Dan apabila anda perlu membuka pelitup muka anda, jangan letak merata-rata. Sebelum itu kan Cikgu, saya nak jemput Cikgu untuk kita sanitasi tangan kita dahulu. Silakan Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, baiklah. Okey, saya boleh ya. Okey, jangan lupa untuk sentiasa memakai gel pembasmi kuman sekiranya anda tak jumpa bila air nak cuci tangan, boleh guna gel pembasmi kuman. Macam saya sebutkan tadi, apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, silakan Cikgu. Baik. Jangan lupa untuk simpan di dalam bekas yang sepatutnya. Silakan Cikgu. Saya ada bekas plastik macam ni. Poket plastik boleh, poket berzip boleh. Yang penting apabila ia masih boleh digunakan lagi, jangan lupa untuk simpan di dalam bekas ataupun di dalam saku poket anda. Kalau dah kotor, jangan buang merata-rata tau. Nisa nak pesan ni, jangan buat sampah pula. Dah elok-elok pakai mask, tukar pelitup muka yang baru, buang sampah pula. Baiklah. Okey, kita sekarang ni belum menang melawan COVID-19. Jadi perlu berhati-hati dan menjaga diri sendiri dengan mematuhi SOP, berdisiplin orang kata. Betul. Ya. Baiklah, hari ini Cikgu Fairul akan bersama-sama dengan kita berkenaan dengan topik penulisan skrip berdasarkan idea dan rasa. Rasa macam mana tu Cikgu? Saya tak boleh nak merasa, maklumlah bulan puasa ni. Mungkin Cikgu boleh terangkan lebih sedikit berkenaan dengan apa yang dimaksudkan penulisan skrip berdasarkan idea dan rasa. Baik, secara umumnya subjek penulisan skrip ini adalah satu mata pelajaran khas untuk menengah atas di Sekolah Seni Malaysia. Dan di dalam itu, ini untuk bab 1 idea dan ria, tema, message dan isu ini adalah bab 1 yang akan kita belajar hari ini. Jadi secara umumnya kita akan belajar macam mana menggunakan organ deria untuk mendapatkan idea cerita, dan juga macam mana untuk menggabungkan daripada idea cerita itu menjadi tema, message dan isu yang akhirnya menjadi kerangka cerita lah. Jadi itu secara umumnya. Secara umumnya. Baiklah, sebelum itu kan Cikgu, saya nak sebutkan pada anda semua, sambutan Hari Guru tidak lama lagi akan tiba, di mana pada 16 Mei sambutan Hari Guru yang bertemakan berguru demi ilmu bina generasi baharu akan tiba. Kita pun telah menerima banyak ucapan yang menarik, yang cantik-cantik, yang kreatif daripada rakan-rakan kita di seluruh Malaysia. Jadi saya nak pilih salah satu untuk kita tunjukkan dan bacakan untuk penonton semua. Saya pilih yang mana agak Cikgu ya, yang cantik-cantik sikit. Oh, yang ini. Yang penuh berbunga-bunga. Cantik sungguh, dari adik Alia Maisarah binti Mama Arif dari 5 Bijak SK Kemahang 02 Tanah Merah Kelantan. Kita lihat di dalamnya Cikgu. Kelantan kampung saya. Kampung Cikgu. Kampung saya. Kebetulan saya pilih apa kampung Cikgu. Wah, cantiknya, penuh dengan hati berwarna merah dengan ucapan, terima kasih guru untuk semua guru yang mulia. Jasa kalian akan selalu kami kenang. Terima kasih adik Alia Maisarah di atas kiriman ucapan ini. Jangan lupa sertakan hashtag terima kasih Cikgu di social media post anda sekiranya anda ingin orang kata apa, throwback, imbau kembali gambar-gambar dengan guru atau gambar-gambar sambutan Hari Guru yang pernah anda ambil di tahun-tahun sebelum ini. Walaupun kita dalam musim pandemik ini kan, dengan cara inilah kita menghargai jasa-jasa guru. Baiklah Cikgu, nampaknya saya tak berseorangan. Kalau saya nak tulis skrip kan Cikgu, saya rasa saya tak boleh seorang-seorang lah. Saya perlukan janaan idea daripada orang-orang
sekeliling. Pelbagai sumber. Pelbagai sumber. Jadi saya nak panggil kawan-kawan saya lah, mungkin dapat membantu kita pada hari ini. Jom kita persilakan rakan-rakan saya dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur untuk bersama-sama dengan kita. Hai kawan-kawan. Ada tak yang dah masuk kelas ni? Hai. Hai semua. Hai. Apa khabar? Hai. Wah, terima kasih pagi-pagi dah join Nisa masuk ke kelas. Kalau anda bersemangat dan bersedia, apa kata bagi Nisa double thumbs up? Iya, semua dah bersedia. Jadi jom saya nak berkenalan lah dengan kawan-kawan kita. Saya nak jemput Azarif untuk perkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azarif Hayat bin Zamri. Okey, terima kasih. Seterusnya kita ada kawan kita yang bernama Nur Fainatul. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Nurfainatul Ikrisha binti Muhammad Faisal. Terima kasih. Kemudian kita ada adik Haifa. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Haifah Hana binti Hashim. Waalaikumsalam. Okey, seterusnya kita ada adik Darwish. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Darwish Naufal bin Khairul. Baik, terima kasih keempat-empat rakan kita dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Cikgu ni semua murid-murid cikgu ya? Ya, murid-murid saya lah. Setakat ni mereka kalau di sekolah mereka dah belajar takat mana? Setakat ni mereka dah masuk belajar fasa nak menghasilkan skrip lah ni. Okey. Masuk fasa menghasilkan skrip. Jadi kebetulan lah kena subjek hari ni mereka terus boleh tahulah perkara-perkara ini. Iya, jadi kita nak lihat setakat mana mereka memahami bagaimana nak menghasilkan skrip. Dan sebelum kita berhenti rehat seketika, saya nak tunjukkan kepada anda semua kad ucapan, bukan setakat kad ucapan fizikal cikgu. Baik. Kita ada kad ucapan digital yang kita terima dari murid-murid seluruh Malaysia, lebih mudah dan cepat untuk dihantar e-card kita. Jom kita lihat di kaca TV anda kad ucapan #terima kasih cikgu. Terima kasih adik yang menghantar kad ucapan ini. Kreatif sungguh, ada gambar cikgu dia nampaknya di situ ya. Okey, terima kasih di atas kad ucapan tersebut. Sebelum kita pergi kepada topik kita hari ini, iaitu penulisan skrip berdasarkan idea dan deria, jangan lupa orang kata pun untuk kekal fokus bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Kita jumpa selepas ini. Nama saya Desmond Chen. Saya belajar di SJKC Lapis. Terima kasih atas segala tunjuk ajar dan ilmu pengetahuan yang telah cikgu curahkan. Cikgu seperti lilin menghabiskan diri sendirinya untuk mencerahkan kehidupan kami. Terima kasih cikgu. Tahukah anda, skrip drama pentas mengandungi keterangan latar, dialog, arahan pentas, arahan aksi dan penerangan situasi yang dihasilkan menggunakan format tertentu. Kembali menonton Teroka di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Fairul dan rakan-rakan kita dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Jadi jom sama-sama kita teroka bagaimana nak menulis skrip, nak mula menulis skrip berdasarkan idea dan deria. Jom Cikgu Fairul, kita mulakan. Baik, terima kasih kepada Cik Nisa atas pembukaan yang menarik hari ini. Dan kita pun dah bersedia untuk terus kepada belajar tentang proses penulisan skrip. Untuk makluman penonton di luar sana, hari ini kita tak terus menulis skrip ya, tapi kita melalui proses awal sebelum menghasilkan skrip. Jadi itulah kita namakan sebagai idea dan deria dan juga mencari tema, message dan isu. Jadi kita terus pergi kepada topik yang pertama, idea dan deria. Okey. Jadi sebelum itu nak maklumkan juga apakah objektif yang kita nak capai hari ini. Okey, pada akhir pembelajaran nanti murid-murid kita akan dapat menjelaskan sumber idea yang diperoleh untuk menghasilkan kerangka cerita. Ya, cikgu. Dan menyatakan tema, message dan isu yang terdapat dalam idea tersebut. Okey, jadi itu objektif kita nak capai pada akhir pembelajaran insya-Allah. Jadi kita terus pergi kepada konten pembelajaran kita yang pertama, iaitu idea dan deria. Okey, apakah jadi maksudkan sebagai idea? Secara umumnya idea ini kita bolehlah mendefinisikannya sebagai fikiran, buah fikiran atau gagasan idea yang mahu disampaikan dalam sesebuah karya, sama ada karya berbentuk visual ataupun berbentuk penulisan. Okey, idea ini dalam konteks menulis skrip, terhasilnya skrip bermulanya dengan adanya idea
Dan untuk mendapatkan idea ini, kita perlulah melakukan proses pencarian idea, dan daripada idea utama yang kita dapat ini akhirnya akan membantu penulis untuk menentukan tema, mesej dan isu yang akan disampaikan dalam penulisan itu nanti. Okey, baik, kita pergi seterusnya. Baik. Kita ada nak soal jawab sikit ni murid-murid kita. Boleh, tanya je kawan-kawan kita ni. Okey. Saya percaya Bagaimanakah sumber idea diperoleh? Jadi sebelum kita pergi kepada cara sumber idea diperoleh ni, kita nak tanya dulu murid-murid kita yang ada dalam talian. Siapa agaknya? Arts ke, Darwish ke, siapa-siapa yang akan volunteer, saya nak persilakan. Siapa nak jawab boleh angkat Anda tangan. mesti pernah menulis atau menghasilkan karya di sekolah, betul tak? Jadi boleh tak ceritakan macam manakah anda pernah dapat idea untuk menghasilkan cerita yang dipentaskan di sekolah? Siapa-siapa Baik. silakan. Siapa nak cuba nak kongsikan, angkat tangan. Silakan angkat tangan. Kalau tak ada kita panggil nama. Okey, silakan Arts. Okey, silakan. Okay, selalunya kalau saya nak dapatkan idea dalam satu cerita, saya akan tengok dalam contoh macam televisyen, saya adaptasikan cerita dalam televisyen untuk saya jadikan idea cerita. Wah. Okey, ada lagi yang nak beri respon? Azarif menggunakan cerita-cerita yang melalui tengok tontonnya televisyen. untuk mendapat idea. Baik, yang lain ada nak silakan. cuba Darwish ke, Fainatul Darwish, ke, silakan, Darwish. Haifa ke? Okey, Darwish silakan. Kalau saya, kebanyakan naskah yang saya telah buat, saya inspirasikan daripada lagu-lagu instrumental yang saya dengar daripada YouTube. Okey, baik itu lagu-lagu instrumental. Ada banyak cara murid-murid kita mendapat sumber idea, tapi keseluruhan itu asalnya terkandung daripada 5 sumber idea utama manusia. Kalau kita tengok tadi ada yang kata menonton TV, mendengar lagu. Jadi asalnya daripada 5 sumber idea itu, deria penglihatan, pendengaran, deria sentuhan, deria rasa dan deria bau. Kelima-lima organ deria inilah yang akan merangsang pemikiran seseorang penulis untuk menghasilkan karya, dan daripada inilah terasanya idea pertama untuk dikembangkan kepada idea-idea yang seterusnya. Jadi kita akan tengok satu-satu lepas ini. Kita akan hurai satu demi satu dan dengan tunjuk contoh video sekali, dan kita terus akan minta feedback daripada pelajar kita. Apa idea yang mereka dapat bila menonton satu-satu video yang berkaitan dengan deria-deria ini. Kita pergi kepada deria penglihatan. Okey, Cik Nisa pun boleh nak tanya, kalau nak tanya sambil-sambil. Yang boleh jawab insya-Allah saya jawab, mudah-mudahan. Baik, deria penglihatan. Okey. Deria penglihatan ni deria yang melibatkan organ mata, digunakan untuk memerhatikan keadaan di sekeliling kita, yang mana apabila kita perhatikan sesuatu itu dengan secara lebih terperinci dan fokus, kita akan dapat kemukakan atau keluarkan idea-idea tertentu yang sesuai dengan apa yang kita nak bawa di dalam penceritaan kita. Okey. Jadi untuk kita lebih faham macam mana proses deria penglihatan ini membantu murid kita mendapatkan idea, kita tengok video tentang deria penglihatan ini. Video contoh ini. Nanti jom murid kita akan sama-sama ulas kita saksikan apa idea yang dia dapat. bagaimana kita nak menjelaskan bagaimana mendapat idea daripada deria penglihatan. Jom Betul. kita saksikan. Korang tengok ni, lawanya. Wow. Wah. Tu dia, nampak tak? Kita saya nampak kalau kita di sudut kita penonton kita nampak dua. Apa dia Cik Nisa? Kita nampak langit. Langit. Kalau di hadapan saya ni ada kamera-kamera lah. Ada Abang-abang kamera lah. Ya, kita nampak di situ dari sudut pandangan kita nampak dua. Satu langit itu, alam itu dengan mataharinya, dan satu lagi murid yang sedang berlakon itu. Kita lihat dua, tapi dari sudut murid itu dia melihat satu. Dia menampak langit. Okey, jadi yang menonton di rumah itu, rakan kita, 4 murid kita bersama-sama, saya nak anda beri respon. Setelah anda menonton peristiwa tersebut, apa idea yang anda dapat secara spontan berdasarkan video tersebut? Silakan. Siapa nak cuba? Siapa nak kongsikan? Silakan Eki. Setelah saya melihat video tadi, apa yang saya nampak ialah murid-murid itu dia gembira kerana melihat pemandangan yang cantik. Jadi saya idea cerita yang saya boleh keluarkan ialah tentang pencemaran udara, kerana murid-murid itu gembira melihat pemandangan yang cantik. Jadi bagaimana kalau berlakunya pencemaran udara? Semestinya pemandangan yang cantik itu tak ada. Okey, baik. Bagus sekali. Satu sudut pandangan yang menarik daripada Fainatul Ikhlisha, yang mana bila dia melihat satu yang indah, dia berfikir secara sebaliknya, secara berlawanan. Kalau yang indah itu hilang, apa akan jadi? Jadi di situ tercetus
satu idea pertama kepada dia bahawa isunya adalah pencemaran udara. Jadi dapat idea tentang cerita untuk buat pencemaran udara. Jadi inilah yang dikatakan proses macam mana deria penglihatan itu memberi idea kepada seseorang untuk mula mendapatkan idea cerita. Seterusnya, selain daripada deria penglihatan, kita ada deria pendengaran. Deria pendengaran melibatkan organ telinga untuk kita mendengar sesuatu bunyi-bunyian yang ada di sekeliling kita, sama ada bunyi daripada suara manusia, bunyi benda, bunyi alam flora dan fauna, dan juga bunyi hujan contoh. Jadi sumber bunyi pun akan mencetuskan idea. Sama juga macam tadi, kita tonton dulu video yang menunjukkan situasi ada bunyi-bunyian dan kita tengok respon murid kita, apa idea spontan yang mereka dapat. Jom mari sama-sama kita kita saksikan. Ya cikgu. Saya nak menuju ke Dewan dah ni. Oh, ya. Baiklah cikgu, saya akan pastikan murid-murid beratur dalam keadaan yang teratur dan senyap. Baik cikgu. Okey. Dia tengah bercakap kat telefon cikgu. Dia bercakap telefon dengan arahan cikgu. Jadi sumber bunyi ni adalah bunyi suara manusia lah. Kata-kata dia itu menjadi penceritaan dan di situ kita boleh cetuskan persoalan-persoalan. Jadi nak tahu daripada murid-murid kita yang menonton, apa idea spontan yang awak dapat setelah menonton video tersebut? Silakan. Siapa nak kongsikan? Silakan. Itu dia Darwish. Silakan Darwish. Assalamualaikum. Daripada video tersebut, saya mendengar dialog daripada pelakon tersebut lah. Daripada dialog itu, saya memahami bahawa murid tersebut mendengar kata-kata guru dia. Jadi, idea yang saya dapat adalah seorang murid yang tidak mendengar akan nasihat guru tersebut dan ada lagi beberapa orang rakannya menasihati murid tersebut, tetapi nasihat itu tidak diendahkan oleh murid tersebut. Dia dah bagi macam sinopsis pula cikgu kepada idea cerita dia. Dia daripada dengar pun boleh. Selagi kita mahu berfikir. Itu pun tadi kalau kita dengar balik petikan kata-kata dalam dialog tadi pun, kenapa cikgu bagi arahan suruh pastikan murid dengar. Jadi dari segi sejarahnya mungkin sebelum ni muridnya tak dengar kata. Mungkin jadi murid itu pun cakap jadi dia akan pastikan dengar kali ni. Jadi ada idea lain yang boleh timbul lagi. Banyak sudut pandangan. Betul. Cikgu, saya ada nak kongsikan. Kalau masa nak tidur kan kita dah tutup lampu semua, kita akan dengar suasana sangat sunyi. Jadi kita akan dengar bunyi-bunyi yang macam seram-seram macam tu kan. Jadi telah boleh mencetuskan idea untuk menghasilkan satu jalan cerita yang mungkin seram, cerita mistik, takut, mistik macam tu. Itu pun boleh jadi silap-silap nak tidur tu dapat idea, lepas tu bermimpi pula terus siap jalan cerita. Terus itu lagi lah. Terus rupanya tengah tulis skrip berganda orang kata boleh buat cerita. Dan kita tengok yang seterusnya, deria sentuhan. Deria sentuhan yang melibatkan organ kulit manusia. Tapi selalu kita akan sentuh dengan tangan lah. Tapi kadang-kadang kita sentuh terkena lengan apa semua kan. Di situ kita akan dapat mengesan rasa-rasa tertentu, sakit, sejuk, dingin dan sebagainya. Jadi deria ini pun boleh membantu kita mendapatkan idea cerita. Dan kita tengok video. Apakah contoh gambaran sentuhan yang memberi idea kepada murid? Mari kita saksikan. Jom. Bukit tak ni? Badan tu panas sangat ni. Jomlah pergi jumpa cikgu. Tak apa, biar aku rehat je. Apa ni? Jomlah, jom jumpa cikgu. Badan panas sangat ni. Nanti cikgu bawa pergi klinik. Jom. Yasmin, jom. Alamak, tak sihat pula kawan kita tu panas. Musim COVID-19 katakan. Jadi kita tengok ada berlaku situasi orang sakit. Jadi apa yang nak diresponkan oleh murid-murid kita? Apa idea pertama yang mereka lihat? Silakan, siapa yang nak jawab? Siapa nak kongsikan? Silakan. Kalau kita boleh lihat tadi, saya dan rakan-rakan telah pun lihat video tentang seorang pelajar yang sedang menyentuh rakannya juga yang sakit. Jadi idea utama yang saya boleh buat untuk menghasilkan skrip saya adalah tentang wabak COVID-19. Macam kita sendiri tahu, antara simptom adalah penyakit demam kan. Jadi dengan saya melihat video yang mana dia sentuh permukaan muka rakannya, saya akan buat satu cerita tentang wabak COVID ini. Baik, terima kasih awak agak alert di situ, menunjukkan awak alert dengan situasi semasa. Awak terus mengaitkan isu dalam cerita itu dengan isu di sekitaran sebenar awak. Ini menunjukkan cara penulis menanggapi persekitarannya untuk dimasukkan di dalam penceritaan. Jadi isu-isu semasa pun penting dalam kita menghasilkan skrip kita. Dan seterusnya kita tengok yang
deria bau. Okey, deria bau yang melibatkan organ hidung. Kita tahu hidung kita kalau berfungsi dengan baik, kalau sihat, kita boleh hidup pelbagai jenis bau-bauan. Melalui bauan ini, wangi atau busuk atau sebagainya, kita akan dapat interpretasi satu idea. Betul. Sama ada spontan ataupun dengan jangka masa yang lebih panjang. Banyak lagi idea yang boleh digembalilah daripada satu peristiwa bau sahaja. Sama juga kita akan tonton satu video pasal video bau. Silakan. Jom kita tengok. Di mana kamu membelinya, Murid? Saya membelinya di kedai Pak Tompel. Ya. Ya, wangi sekali pewangi dari kedai Pak Mat Tompel tu. Walaupun kita tak menonton pun kita dah rasa bau dia wangi. Kita boleh bayangkan. Jadi, murid-murid, apa yang boleh anda respon tentang video tadi? Apa idea yang anda dapat? Saya boleh cuba, cepat angkat tangan. Boleh saya cuba lagi sekali? Silakan. Aktif betul. Silakan betul As. Okey, baiklah cikgu. Kalau kita boleh lihat tadi, kita nampak ada seorang pelajar yang menyembur minyak wangi dan kawannya pun bau. Jadi saya lihat minyak wangi tu dan saya rasa minyak wangi tu boleh dijadikan satu cerita di mana idea yang saya dapat adalah seperti seorang remaja yang ingin menjual minyak wangi di sekolah, tetapi konfliknya pihak sekolah tidak membenarkan. Dan kalau saya nak cerita lebih lanjut, saya kena dengan lebih panjang lah. Dia tu dia siap konflik dah. Macam-macam cara macam benda boleh spontan tu, macam-macam benda boleh timbul daripada sesuatu peristiwa. Jadi kalau kita tengok tadi, itu pun sama dengan situasi semasa. Sekarang ni zaman orang berniaga. Betul. Banyak founder-founder barang makeup, minyak wangi yang muncul. Jadi murid kita yang alert dengan persiaran tahu cerita tentang perniagaan pun boleh jadi satu idea untuk dijadikan sesebuah karya. Betul. Jadi secara keseluruhannya fungsi deria rasa, ada satu lagi deria rasa yang melibatkan organ lidah, di mana lidah untuk mengguna untuk rasa manis, pahit, tawar dan sebagainya, juga membantu kita mendapatkan idea. Jadi kita tonton video dan kita dengar respon murid. Silakan. Jom kita tengok video ini. Sedap lah. Rasa sedap. Rasa. Sedap kan? Sedap ah. Nampak sedap dia main lah sedap-sedap bulan puasa. Lagi ni. Okey, silakan murid-murid di sana boleh siapa kongsikan nak cuba pula idea anda. Okey, silakan Haifa. Silakan Haifa. Akhirnya. Okey, baiklah. Berdasarkan video yang tadi kita bersama-sama tengok, jadi antara idea cerita yang dapat dicetuskan, bagi saya terdapat dua pelajar yang sedang makan untuk rasa kuih makanan itu. Jadi antara cerita yang saya boleh cetuskan adalah dua pelajar ini menghidapi masalah keracunan makanan di asrama. Jadi konfliknya akan berlaku konfliknya akan berlaku apabila warden-warden ataupun pihak-pihak yang perlu bertanggungjawab untuk mengatasi perkara ini. Wah, itu dia dapat idea spontan terus di situ. Idea spontannya. Baik. Okey, jadi daripada gambaran itu tadi pun kita boleh bagus Haifa, satu persepsi yang baik. Kita boleh juga cungkit persoalan-persoalan lain antara cara nak dapat idea, contoh dah tonton tapi tak ada idea juga. Jadi caranya kita timbulkan persoalan dalam diri kita tentang gambaran video yang ataupun sumber-sumber yang kita lihat. Contohnya macam tadi kita tengok orang makan. Kita boleh timbulkan soalan, dari mana dia dapat makanan tu? Baik. Orang sedekah ke orang curi? Kalau orang sedekah, kenapa orang sedekah? Budak ni siapa? Anak yatim ke anak gelandangan? Jadi di situlah akan merangsang kita untuk membina idea-idea baru dengan kata kunci dia membina soalan. Jadi secara keseluruhannya kelima-lima organ deria ini sangat berkait rapat. Bukan bermakna kita hanya guna satu deria je. Kalau boleh lagi banyak organ deria yang kita guna di dalam proses pencarian idea, itu lagi baik. Lagi banyak idea-idea utama, idea tambahan yang boleh kita explore untuk mendapatkan sumber idea bagi satu penceritaan penuh. Okey, baiklah cikgu. Maknanya di sini apa yang saya faham adalah apabila kita melibatkan lebih banyak deria, contohlah saya perhati, saya dengar, saya rasa lebih banyak deria yang terlibat, lebih besar atau baiklah idea yang akan terhasil. Macam kita tengok tadi kawan-kawan kita telah pun menghasilkan idea-idea sungguh spontan daripada segi pemerhatian, mereka memerhatikan video, mereka dengar dialog dalam video dan mereka membuat orang kata apa? Respon yang sangat-sangat spontan untuk menghasilkan idea siap bagi konflik, siap idea persoalan dan sebagainya. Kita akan sama-sama meneroka lebih lanjut lagi bagaimana kita nak menulis skrip berdasarkan idea dan deria selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana.
Jumpa lagi. Tahukah anda, sastrawan negara Datuk Nordin Hassan adalah salah seorang tokoh penulis skrip drama pentas tanah air yang berjaya memperkenalkan satu aliran baharu dalam teater yang dikenali sebagai teater fitrah. Kembali menonton Teroka di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa, Cikgu Fairul serta rakan-rakan saya dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Tadi Cikgu Fairul ada sebut berkenaan dengan 5 deria yang akan membantu kita menjana idea, yang mana dia akan bantu pula kita untuk menentukan mesej, isu, tema setujuan cerita tu kan Cikgu kan? Betul. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada tajuk tema, mesej dan isu. Bila kita sudah menjana idea daripada deria-deria tadi, idea ini akan membantu untuk kita mendapatkan tema, mesej dan isu. Tapi sebelum pergi kepada proses itu, kita sama-sama ambil tahu dulu apakah yang dikatakan sebagai tema, apa itu mesej, apa itu isu. Tema ni bermaksud idea utama sesebuah cerita. Kalau dalam pembelajaran bahasa Melayu Komsas, tema idea utamalah persoalan pokok dia panggil. Persoalan pokok. Jadi persoalan pokok ni adalah idea yang paling besar yang nak disampaikan oleh pengarang di dalam karyanya. Setelah mendapat satu idea utama karya itu, maka dia akan dapat tema yang nak disampaikan. Daripada tema itulah dia akan berkembang kepada cerita-cerita yang seterusnya. Sementara itu, ini contoh. Kita nak tengok contoh macam mana kita nak menanggapi tema, mendapatkan tema daripada sesuatu gambaran, sama ada cerita, gambar visual atau lagu atau movie yang kita tonton. Dalam kes ini saya tunjukkan satu gambar visual, lukisan ini, yang mana satu gambar boleh menunjukkan seluruh peristiwa. Dan keseluruhan peristiwa itulah idea besarnya kita dapat sebagai tema. Jadi kita nak minta murid-murid yang ada bersama-sama kita untuk cuba tafsirkan berdasarkan gambar ini, apakah tema yang boleh diterjemahkan. Silakan, siapa yang nak cuba? Siapa nak cuba angkat tangan? Siapa agak nak cuba tu? Okey, Iki silakan. Fainatul Iklil Shah. Baiklah, daripada gambar tersebut, apa yang saya nampak ialah masyarakat yang sedang bergotong royong, bantu-membantu untuk membuat satu persiapan untuk sesuatu majlis. Jadi saya rasa tema yang bersesuaian dengan situasi kita yang makin hampir sekarang ni, saya rasa tema yang bersesuaian ialah semangat masyarakat dalam membuat persiapan untuk menyambut hari raya. Itu dia. Dia bagi satu bagus. Tema di situ. Bagus. Satu persepsi yang baik. Ada lagi yang nak bagi? Mungkin ada sudut pandangan lain. Okey, silakan Haifah. Okey, macam mana saudari Iki bagi tahu tadi, dia cakap pasal hari raya. Jadi kalau tema yang saya dapat cetuskan adalah semangat antara masyarakat untuk membuat persiapan untuk kenduri. Okey, terima kasih Haifah. Itu dia. Ada sesetengah karya, contoh macam visual, dia ada pelbagai tafsiran tema dan mengikut kesesuaian dengan keadaan semasa. Betul. Dia akan jadi benar kalau adalah tepat dan menyeluruh dengan peristiwa tersebut. Dan ada juga karya yang temanya fokus tetap di situ. Contohnya bila kita baca satu-satu karya cerita, dan kita akan dapat satu tema utama dia. Macam ni gambaran tadi kita buat gambaran umum, jadi boleh dapat dua tema
dan dua-dua betul. Tidak ada kesalahan di situ. Okey. Dan selain di dalam tema juga kita akan dapat message message. Apakah yang dikatakan sebagai message? Message ini adalah pesan-pesanan yang nak disampaikan oleh penulis di dalam karyanya. Okey. Pesan-pesanan inilah juga akhirnya nanti akan menjadi nilai murni dan pengajaran. Okey, nilai murni ni Cik Nisa ialah perkara-perkara baik yang kita dapat dalam sesuatu peristiwa. Sementara itu pengajaran pula dia mengandungi dua. Berpunca daripada perkara baik kita dapat pengajaran, berpunca dari perkara buruk pun kita dapat pengajaran. Itu beza dia dengan nilai murni. Dia ada pembeza sikit saja. Tapi nilai murni ialah perkara baik saja. Jadi daripada cerita tu mesti ada message. Dan message itulah adanya nilai, adanya pengajaran. Contoh jadi macam mana tadi, kita nak proses untuk dapatkan message ini dalam cerita? Kita tengok contoh, kita tengok contoh petikan ini. Kita minta murid kita tolong bacakan contoh petikan yang ditunjukkan di sini. Siapa? Siapa yang sudi baca, silakan. Darwish angkat tangan. Silakan Darwish. Silakan Darwish. Okey. Maaflah Rudi, dah seminggu abang tak bekalkan nasi lemak. Malik cuba menukar perbualan. Abang, bukan. Saya bukan nak minta nasi lemak. Saya datang nak jemput abang je. Saya ingatkan abang sakit. Hawa berdehem sengaja dikuatkannya untuk menyindir Malik yang bersangka buruk kepada anak pelandangan itu. Okey, terima kasih. Ada pembetulan di situ Hawa berdehem. Ejaan dia tersilap tu keluar jadi A pula. Hawa berdehem. Terima kasih Darwish atas bacaan itu tadi. Daripada cerita yang awak baca itu, apa message yang dapat awak kemukakan? Silakan Darwish. Antara message yang saya dapat kemukakan daripada yang tadi saya baca tu, kita tidak seharusnya berfikir buruk atau salah sangka terhadap orang lain. Selain itu, kita perlu mempunyai sifat prihatin kepada orang lain dengan cara menziarahi jiran tetangga dan saudara mara. Contohnya macam tadilah. Okey, baik. Bagus itu dia Dia terus dapat daripada dia situasi. Ada dua, cikgu. Dua pengajaran. Ada dua message di situ. Ada lagi kalau kita nak explore lagi, kalau tengok di sini tengok ayat pertama. Maaf Rudi, dah seminggu abang tak bekalkan nasi lemak. Malik cuba menukar perbualan. Okey, jadi Malik kata dah seminggu tak bekal nasi lemak. Maknanya sebelum tu dia bekal. Maksudnya Malik ni orang yang macam mana? Orang yang memang berniaga, hari-hari berniaga. Dia bekal, mungkin dia berniaga, mungkin dia bekal tu maksud sebab ni gelandangan. Jadi dia bekal tu dibagi sedekah. Jadi Malik ni seorang yang pemurah. Mesej dia kat situ. Jadi mesej ini kita boleh dapat sama ada melalui situasi, aksi ataupun kata-kata watak. Jadi daripada peristiwa itu, sebab itu kita kena perhati betul-betul untuk keluarkan mesej yang terkandung di dalamnya. Jadi ini adalah tentang bagaimana mengenal pasti atau mendapatkan mesej dalam cerita ataupun bagaimana cara untuk kita memasukkan mesej dalam cerita. Bila kita baca kita nak dapatkan. Kalau kita nak tulis, kita pun guna kaedah yang sama. Sama ada kaedah menulis situasi, menulis aksi ataupun menulis dialognya. Cikgu tadi kita ada sebut bahawasanya daripada perkara yang buruk atau negatif pun kita boleh mendapatkan pengajaran. Tadi Darwish dah bacakan, saya faham mungkin dekat sini dia nak menyampaikan mesej di mana Malik diingatkan Rudi datang, mesti nak makanan ni hari-hari dapat kan. Tiba-tiba tak dapat, datang pula jumpa. Rupanya dia nak tanya khabar. Jadi janganlah bersangka buruk. Itu dia mesej, jangan bersangka buruk dengan orang sembarangan. Okey. Seterusnya yang ketiga, teks yang seterusnya. Lepas ni dia ada video, dia kena tonton video pula. Okey, yang terakhir adalah isu. Okey, isu di dalam cerita. Kalau nak buat cerita, kalau tak ada isu, cerita itu tak dramatik. Konfliknya tidak dapat muncul dengan betul-betul bernafas lah kita kata. Jadi apakah yang dikatakan sebagai isu? Isu ni kita boleh kenal juga sebagai persoalan sampingan. Ataupun boleh juga kita faham sebagai permasalahan-permasalahan yang berlaku. Yang mana mahu diungkapkan kepada audiens, mahu ditunjukkan kepada anak ini yang berlaku. Ini dikatakan isu ataupun persoalan. Dan penulis akan memilih isunya berdasarkan permasalahan yang berlaku di dalam persekitaran hidupnya. Daripada yang dia dengar tadilah, yang dia tonton, yang dia baca, sama ada dalam, bila sebut persekitaran bukan maksud di rumah saja, dalam negerinya, negaranya ataupun bahkan luar negara, sebab sekarang persekitaran besar. Kalau kita tengok video global, berita global, kita akan tahu masalah global. Jadi itu bergantung kepada kapasiti penulis untuk mengenal pasti isunya, sebesar apakah yang dia nak sampaikan. Okey, kita tengok contoh ini. Ada satu gambar. Berdasarkan gambar ini saya nak minta sama macam tadi, saya nak pilih arts. Boleh ke arts? Boleh, cikgu. Okey, arts, saya nak awak cuba tafsirkan apakah isu yang dapat awak kemukakan daripada gambaran yang awak nampak ini. Baiklah, dalam gambar yang seperti kita boleh lihat,
Ianya tentang pencemaran alam. Jadi isu yang boleh saya kaitkan adalah tentang pencemaran alam sekitar, seperti pencemaran laut yang berada dalam skrin. Lagi satu isu adalah tentang isu tanggungjawab masyarakat itu sendiri untuk memastikan alam sekitar berada dalam keadaan yang baik. Baik, itu dia. Terima kasih Ad. Dengan hanya sekeping gambar, kita dah boleh keluar 2 isu. Betul. Itu pun kalau kita explore lagi, ada banyak lagi isu-isu lain di sebaliknya. Mungkin akan muncul satu demi satu. Saya nak cuba bagi satu isu. Silakan Cik Nisa. Kalau daripada gambar ni, saya lihat masalahnya adalah penggunaan plastik yang sangat-sangat banyak dan tidak terkawal. Boleh jadi menyumbang kepada apa yang kita lihat dalam gambar. Boleh jadi cikgu? Betul sekali. Memang pandai Cik Nisa, cepat belajar terus jangan boleh buat skrip lah. Boleh menulis buku dah. Okey. Jadi begitulah kita menanggapi tema, mesej dan isu. Dan daripada situ juga kita boleh mula idea yang kita dapat, kita pun pecah-pecah jadi tema, mesej dan isu untuk kita hasilkan cerita. Jadi cara penyampaian macam saya sebut tadi, kita nak masukkan dalam elemen penceritaan kita boleh guna teknik dialog, teknik gambaran situasi ataupun teknik aksi yang dilakukan oleh watak supaya isu-isu itu masuk secara bersemi orang kata. Tak adalah masuk secara nampak sangat ditempel-tempel. Itu proses yang lain lah yang akan kita belajar nanti. Okey, baik. Jadi sebagai menguji murid-murid kita yang dah belajar tadi kan, deria dan tema mesej isu ini, kita nak bawa sama-sama untuk menonton satu video sempena Hari Guru ni. Tonton video pendek tentang Hari Guru, menghargai jasa guru. Jadi murid-murid kita yang akan bersama-sama kita ini akan bagi tahu nanti. Betul. Apakah tema, mesej dan isu yang terdapat dalam video 1 minit yang akan ditonton sekejap lagi. Mari kita sama-sama saksikan video tersebut. Jom semua. Cikgu tak pernah serik walaupun satu dunia menentangnya. Namun, perjuangan mengajarkan nilai dan ilmu tetap menjadi pegangan. Cikgu sering disalahartikan dalam pelbagai keadaan dan situasi. Walaupun apa yang diajarkannya adalah hikmah dan kebenaran. Namun, tangisannya hanya Tuhan yang mengerti. Terpendam 1000 perasaan yang tak terucapkan lagi. Wahai generasi, kembalikanlah martabat gurumu pada tempatnya yang sebenar. Kepada guru-guru Malaysia, kami sayang cikgu. Kami sayang cikgu. Terima kasih cikgu. Kalau kita tengok tadi video itu pun pelajar kita ni antara pelakonnya. Jadi mereka dah tahu dah. Jadi kita nak minta mereka kongsi dengan audiens di luar sana apakah mesej, tema dan isu yang mereka dapat daripada video tersebut. Silakan sama-sama kita kongsikan. Siapa nak kongsi tema? Sila Haifa. Silakan Haifa. Saya cikgu. Okay, jadi berdasarkan video yang tadi kita tengok bersama-sama, jadi antara tema yang terhasil adalah menghargai jasa guru. Jadi sebagaimana saya juga dan rakan-rakan juga sebagai pelajar, kita haruslah sentiasa mengingati pengorbanan guru, tidak dikira dari segi bagaimanapun dari segi pembelajaran ataupun sebagainya. Dan contohnya untuk membalas jasa itu kita haruslah membantu guru seperti dari segi fizikal ataupun dari segi tenaga dan sebagainya. Baik, terima kasih Haifa. Terima kasih Haifa. Kita akan kongsikan lebih lagi berkenaan dengan video yang telah kita tonton sebentar tadi. Kita berhenti seketika, jangan ke mana-mana, kembali menonton Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Tahukah anda, antara tajuk-tajuk skrip drama pentas yang terkenal di Malaysia ialah Sirih Bertepuk Pinang Menari, Mayat, Atap Genting Atap Membiar, Uda dan Dara, Raja Lawak dan Pentas Opera. Jom-jom masuk kelas. Ada sikit lagi ni kita nak belajar ni. Kembali menonton Teroka di Didik TV KPM. Jom cikgu, kita sambung tanya kawan-kawan kita apa yang mereka faham atau apa yang mereka nak sampaikan melalui video berkenaan dengan guru tadi. Silakan. Siapa sekarang pula nak cuba? Apa mesej pula yang mereka dapat? Ya, silakan. mesej. Siapa nak cuba? Silakan Darwish. Okey, Darwish, silakan. Okey, berdasarkan video yang tadi kita tengok tadi tu, antara mesej yang kita boleh peroleh daripada video tersebut adalah
kita seharusnya menghormati guru-guru kita. Selain itu, kita perlulah menghargai jasa guru dengan membantu guru dan memberikan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Okey, terima kasih Baik, Darwish. terima kasih. Ada dah kat situ terus dapat mesej dia. Dia kalau lagi lama tu lagi banyak boleh kupas. Betul. Okey, yang terakhir isu. Kita nak tengok contoh isu. Apa contoh isu yang dikemukakan dalam cerita tersebut? Silakan. Siapa boleh kongsikan? Silakan Az. Baiklah, kalau kita boleh lihat dalam video tadi, isu yang berkenaan adalah seperti contoh pada pelajar pada masa kini tidak mengambil endah tentang disiplin di sekolah, dan lagi satu adalah peranan murid itu sendiri untuk menjaga persekitaran sekolah. Ya, okey, itu dia, beliau begitu peka dengan butiran-butiran kecil contoh Peristiwa seperti yang tadi cikgunya Ambil minta sampah. tolong kotak sampah tapi tak nak tolong, dia ambil sampah tu sendiri. Itu isu yang boleh diketengahkan. Sebab itu Terima kasih. kita kena alert dengan sebesar-besar peristiwa hingga sekecil-kecil peristiwa. Sebab di sana sentiasa akan ada perkara yang mahu disampaikan oleh pengkarya itu sendiri. Okey, baik kita pun sudah nak hampir ke penghujung rancangan ni, Cik Nisa. Cuma saya nak bagi murid kita bentang satu lagi contoh kerja mereka. Sebab sebenarnya saya dah bagi satu tugasan kepada mereka menyiapkan satu kerangka cerita. Jadi kita nak mereka kongsikan kepada kita daripada kerangka cerita tersebut apakah tema, mesej dan isu mereka nak kemukakan dan macam mana mereka dapat idea itu. Mereka guna deria apa. Jadi silakan siapa yang akan bentangkan di sini. Cikgu pilihlah seorang, cikgu. Okey, ya. Haifa, boleh Haifa? Haifa. Okey, silakan Haifa. Silakan. Boleh tunjukkan dan bentangkan kerja anda. Okey, baiklah. Haifa okey tak tu? Dia tengah present dia punya kertasnya. Kita akan dapat lihat idea yang nak disampaikan oleh Haifa. Okey. Wah. Itu dia. Tapi kita tak nampak, cuma Haifa akan cerita secara verbal. Ceritakan Haifa, apakah idea cerita daripada kerangka cerita yang awak bina ini? Okay, baiklah. Kalau nak dirasakan ini memang panjang, jadi saya akan ringkaskan. Jadi kerangka cerita yang idea saya dapat bertajuk Luka di Hati Suri. Jadi tema dalam Luka di Hati Suri ini menceritakan tentang perkahwinan secara paksaan boleh mendatangkan musibah dalam rumah tangga. Jadi pada awal cerita ini mengisahkan Suri ini merupakan seorang anak angkat kepada Puan Balkis. Jadi kehidupan dia sangat perit dan sering didera oleh ibu angkatnya Balkis atas sebab ibu Balkis ini menjadikan Suri ini sebagai punca kematian suaminya. Jadi pertengahan cerita ini akan berlaku apabila selepas Suri mendapat kelulusan SPM, ibunya Balkis itu tidak memberi kefahaman kepada diri dia dan tidak membenarkan dia untuk sambung belajar. Dia menyuruh Suri untuk berkahwin atas kepentingan sebab dia mementingkan harta. Jadi dia ibunya Balkis ini menyuruh Suri untuk berkahwin dengan seorang lelaki yang tidak dikenalinya yang bernama Syazmi. Kerana ibunya Balkis ini sangat-sangat mementingkan harta. Jadi apakah konflik yang berlaku bila lepas kahwin tu Asyaf? Apa Haifa? Jadi konfliknya akan berlaku apabila Suri ini dipaksa oleh ibunya sendiri Balkis untuk berkahwin dengan Syazmi. Jadi sepanjang perkahwinan Syazmi dengan Suri, hidup mereka tidak bahagia langsung. Masing-masing membendamkan perasaan yang tidak suka antara satu sama lain. Jadi itulah konfliknya dan pada akhirnya untuk menyelesaikan masalah ini, Syazmi suaminya itu berfikir untuk membunuh Suri. Jadi pengakhirannya Syazmi ni akan membunuh Suri dan Syazmi berasa puas hati atas kelakuannya sendiri. Okay. Dari mana sumber idea awak dapat cerita tu? Guna deria apa? Penghujung cerita dia. Antara sumber yang saya dapat daripada menggunakan deria penglihatan, iaitu saya membaca skrip yang dikarya oleh Karma Abdullah, karya Karma Abdullah dari Aswara. Okey, di situ cerita ini bertajuk Lost. Okey, asal daripada baca cerita tajuk Lost dapat idea buat cerita tragedi. Jadi kita panggil tragedi berakhir dengan kematian. Silap-silap ni TV7 boleh ambil panggil pitching ni Okey, baik itu dia. Mungkin tapi saya rasa sangat kagum sebab kebanyakan cerita macam ni kita akan ada ekspektasi yang normal, mesti jatuh cinta ni hujung sekali ni. Tapi rupanya cerita tragedi. Wah, satu yang lain daripada yang lain Terima kasih Haifa di atas perkongsian tersebut. Betul. Saya rasa mungkin ada seorang lagi boleh kongsikan tapi secara ringkasnya tentang idea anda. Kita buat rumusan terhadap pembelajaran hari ini. Silakan, rumusan. Okey, kita silakan murid yang dah belajar tentang topik idea dan deria dan juga tema mesej isu ni. Apakah rumusan yang anda boleh buat terhadap pembelajaran kita hari ini?
Siapa nak kongsikan? Silakan. Darwish boleh? Baik. Silakan. Darwish. Dari konklusi apa yang kita telah belajar hari ini adalah untuk menghasilkan sebuah karya atau naskah, kita perlu menggunakan beberapa deria yang ada pada tubuh badan kita lah. Contohnya deria mendengar, deria rasa dan juga deria melihat. Jadi dengan proses tersebut kita boleh menghasilkan skrip atau karya dengan lebih terancang dan lebih baik. Okey, itu terima kasih Darwish, dan kita boleh lihat ini rumusan untuk soalan pembelajaran kita hari ini. Darwish, bagus awak punya interpretasi bagus tentang pembelajaran kita. Proses pembuatan skrip yang terancang harus bermula dengan cetusan idea. Cetusan idea ini boleh melalui kajian yang menggunakan pelbagai fungsi deria. Lebih banyak organ deria yang terlibat dalam penghasilan idea, plot cerita akan dapat dikembangkan lebih kompleks dan lebih menarik. Jadi semua itu sangat berkait rapat antara satu sama lain untuk akhirnya berjaya menghasilkan sesebuah karya. Bukan senang dan semua ini pula dia akan telusuri satu persatulah kajian-kajian sampingan untuk mendapatkan fakta-fakta yang tepat bagi memastikan cerita itu berkualiti. Ya, cikgu, saya lihat sebenarnya idea ni percuma. Yang penting nak jalankan satu jalan cerita atau naskah, kita perlu jana idea dan ianya percuma menggunakan 5 deria yang kita ada pada tubuh kita yang Allah dah beri. Betul sekali. Okay, cakap pasal idea dan naskah, cikgu, saya tertarik dengan apa yang ada di sebelah kiri saya. Mungkin cikgu boleh kongsikan, saya pergi ke sini sikitlah. Mungkin saya boleh kongsikan yang ini, cikgu. Baik, kalau kita tengok di sini, ini adalah satu karya terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, antologi drama pentas kanak-kanak, Fakuhah dan Kalajengking. Dalam ini termuat beberapa skrip drama kanak-kanak terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, termasuk karya saya lah. Dalam ni ada juga karya saya, Rimba Ledang tajuk dia. Pasal isunya pasal pemusnahan hutan dilakukan oleh budak-budak yang mendatangkan kemarahan puteri dengan guna ledang dan juga sekumpulan binatang dalam itu. Dan di bawah tu pula skrip drama pentas remaja. Sama juga antologi drama pentas remaja, Badan dari Saluan. Dalam tu pun terkandung skrip saya, Roh Pejuang. Yang mana cerita itu ideanya saya dapat daripada peristiwa Lahad Datu lah. Lahad Datu saya tulis sikit, kononnya ada watak tentera kita yang menjadi mangsa sebab mereka menyamar dalam pengganas dan mereka menjadi mangsa dan dituduh sebagai pengkhianat. Satu cerita saya menarik. Saya rasa saya akan dapatkan buku-buku ini. Yang ini buku teks, cikgu. Itu buku teks, di tengah-tengah itu buku teks seni teater dekat tingkatan 5 yang diajar di sekolah seni, ada juga tingkatan 4, dan di bawah sana drama pentas konklusi, antologi juga saya dengan rakan saya, terbitan Institut Terjemahan Buku Malaysia. Di situ pun ada banyaklah karya-karya yang boleh dapat di pasaran lah. Saya pun tak sabar nak dapatkan ianya di pasaran. Baiklah, cikgu, kita telah pun tiba di penghujung rancangan Teroka Didik TV KPM. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Fairul dan kawan-kawan saya dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Cikgu, lagi beberapa hari je ni nak menyambut Aidilfitri. Mungkin cikgu boleh beri ucapan ringkas bersempena dengan Hari Raya. Silakan, cikgu. Kepada semua penonton, anak murid, keluarga-keluarga yang jauh di kampung, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Tahun ini raya PKP, raya atau tidak PKP, kita tetap beraya. Tak boleh jumpa, kita beraya secara maya. Yang penting kemaafan itu terus diberi walaupun dalam kejauhan. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan bersabar dan patuhi PKP SOP untuk kita akhirnya berjaya melawan COVID ini, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Cikgu Fairul. Selamat Hari Raya juga kepada semua yang menonton Didik TV KPM. Terima kasih kerana setia menonton Teroka selama ini dan teruskan menonton episod-episod akan datang. Terima kasih banyak saya ucapkan. Terima kasih kepada semua. Saya akan tinggalkan anda dengan episod seterusnya di mana kita akan belajar kimia. Wah, agak-agak Sis Ellie nak buat apa tu dekat mak-mak tu. Okey, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. KPM